Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali bersama saya Cikgu Afzan bagi meneruskan latihan performan SPM bagi tajuk pembubaran perkongsian untuk latihan yang nombor 3. Kali ini saya nak bawa sedikit contoh yang ada perbezaan di mana ada situasi iaitu menampung kurangan dalam akaun. Akaun perkongsi ya. Baiklah, kita lihat contoh soalan. Mariano, Agustin dan Sergio. Maka mereka ini adalah rakan-rakan kongsi bagi syarikat perkongsian perniagaan emas. Emas ni mungkinlah Mariano, Agustin, Sergio. Dengan berkongsi untung atau rugi mengikut nisbah modal tetap. Nampak tak? Mengikut nisbah modal tetap. Maksudnya kat sini kita akan lihat dia punya modal lah. Mana modal Mariano 90,000, Agustin 60,000, Sergio 30,000. Kalau kita nampak sini kita dapat dengan jelas lah 963. Betul tak? Okey. Kita lihat itu nanti. Seterusnya kita lihat maklumat yang ada dalam berikut adalah kedudukan kewangan. Maaf ya, typo. Kedudukan kewangan perniagaan emas pada 31 Julai. Dia ada premis. Nampak tak? Sorry ya, cik minta maaf. Premis ni nilai dia adalah sebanyak 150,000. Bukannya 150 ya. 150,000. Kedua, alatan pejabat 21350. Inventory 8520. ABT 24700. Bank, kali ni bank dia berbagi kredit 5,500. Kalau berbagi kredit semua orang tahu dah, tentulah dia bahagian liability. Bila dia bahagian liability bank, maka dia adalah overdraft. So tunai 250 dan juga sewa belum terima 400. Yang ini semuanya aset. Tak, sewa belum terima pun aset lah. Hasil yang kita masih belum terima. Seterusnya akaun belum bayar. Ini liability, betul? Ini liability. Ini aset. Akaun modal dan juga akaun semasa adalah equity pemilik. Kita dah analisis lah maklumat dia. So sekarang kita lihat. Sebelum kita lihat urus niaga di bawah dalam maklumat tambahan. Bila kita nampak maklumat berkaitan kedudukan kewangan perniagaan, kita kena ingat, memula kita mesti kena tutup semua akaun aset yang ada kecuali bank. Kecuali bank. Aset yang kita ada apa dia? Premis, alatan pejabat, inventory, akaun belum terima, sewa belum terima. Ya. Yang lain kita tak boleh tutup lah. Seperti biasalah. Debit apa? Debit realisasi, kredit semua aset yang kita akan tutup. Satu. Yang kedua, baru kita lihat kepada maklumat tambahan, iaitu yang pertama, premis telah diambil alih oleh Agustin. Nampak tak? Agustin yang ambil alih premis. Premis nilainya 150,000. Tapi Agustin nak ambil alih sebanyak 100,000 sahaja. Dia bersetuju memasukkan wang tunai untuk menampung kurangan dalam akaun modalnya. Maksudnya nanti bila kita buat akaun modal akan dapat maklumat di mana ada kekurangan modal di bahagian ruangan Agustin. Kat situ nanti kita lihat apa Agustin akan buat. Baiklah. So sebelum kita buat pada akaun modal, kita akan buat akaun realisasi terlebih dahulu. Jadi jenayah yang pertama apa dia? Debit apa? Dia ambil alih kan. Bila ambil alih maka akaun modal perkongsi akan berkurangan, betul tak? So debit akaun modal Agustin. Kredit realisasi.
sebanyak 100,000, iaitu untuk premis. Okey, yang kedua, alatan pejabat dan inventory telah dijual secara lelong dan masing-masing mempunyai harga RM15,000 dan RM6,500. Okey, bila kita jual, dah tentu kita dapat duit, betul tak? Okey, so debit apa? Debit bank. Kredit realisasi. Okay, kita nak asingkan alatan pejabat dengan inventory pun boleh satu-satu, atau kita nak combinekan terus pun boleh. Kalau kita combinekan terus berapa? 15,000 campur 6,500. Okay, 21,500. Kalau nak buat satu-satu pun boleh. Nanti kita akan buat 2 kali lah. Debit bank, kredit realisasi 15,000. Kedua, debit bank, kredit realisasi 6,500. Okay, seterusnya, hutang sebanyak 500 tidak dapat dikutip dan dianggap sebagai hutang lapuk. Okey, hutang apa ni? Tentulah ABT. Berapa hutang ABT? 24,700. Jadi, yang tak boleh dikutip hanya 500. Okey, kita buat dulu. 24,700 tolak dengan 500. Apa? Okey, tinggallah. Okey, 24,000. Sekejap ni saya putih kalkulator. 24,700. Okey, tolak dengan 500. Terlapuk, tinggallah 24,200. Okey, 24,200. Kita tapi ada maklumat tambahan lagi. Baki akaun belum terima telah dikutip setelah diberi diskaun 30%. Maksud dia cuma hanya kutip 70% sahaja. Sebab yang 30% ni adalah diskaun. Diskaun apa tu? Diskaun yang kita beri kepada ABT. Jadi diskaun kita beri pada ABT, kita tak payah declare lagi dah. Kita yang dah tak nak lagi dah duit tu. Begitu juga hutang lapuk pun kita dah tak nak lah. Okey, kita dah tak nak, so kita tak payah masukkan lagi dalam mana-mana catatan beregu. Okey, begitu juga dengan diskaun yang kita beri. Itu adalah perbelanjaan. Okey, so sekarang kita pun hanya terima cuma 70% sahaja. Jadi darabkan dengan 70%. Itu 24,300. Sepatutnya tadi berapa? 24,200 yang kita kutip, yang kita dapat setelah tolak dengan diskaun. Didarabkan dengan 70%. Iaitu kita hanya terima 16,940. So kalau ikutkan nombor 3 ni, kita buat bergurau bawah ya. Debit bank, kredit realisasi. Berapa nilai dia? 16,940. Okey. Seterusnya, kos pembubaran 1750 dibayar dengan cek. Okey, ini belanja kan? Dah tentu kita keluarkan duit, betul? So, debit, lagi nombor 4. Nombor 4. Debit, realisasi, kredit, bank. Okey, kita keluar duit kan? 1750. Okey, seterusnya, sekeping bil elektrik ini belum dijelaskan, 300 telah dijumpai. Okey, bil elektrik ni memanglah belanja, tapi dia belum dijelaskan. Maksud dia adalah kadar bayaran belum bayar. Maka dia adalah liability. Betul tak? Okey, dia ada liability sebab dia belum bayar. Telah dijumpai semasa pembubaran. So, yang ini kita nak debitkan apa? Dah tentu kita kena bayar kan? Samalah debit realisasi, kredit, bank. Sebanyak 300. Okey. Sebab apa? Sebab dia adalah kadar bayaran belum bayar. Itu liability. Okey. Seterusnya ialah akaun belum bayar telah dijelaskan sebanyak 3,100 setelah aset direalisasikan dengan sempurna. Okay, kita lihat berapa baki
E dalam kita punya kedudukan kewangan kita. ABB ada 3250. Okay, tapi dia cuma jelaskan 3100 saja. Kenapa? Ya, kita dapat discount. Okey. Debit apa? Debit, ABB, kredit, bank. Betul tak? Kita bayar kan? Kita cuma bayar sebanyak 3100. Okey. Jadi ABB kita berkurangan. Macam mana dengan baki beza dia tu? Lagi 150. Kita cuma bayar 3100. Lagi 150 discount. So debit ABB 150, kredit realisasi, iaitu menggantikan diskaun kita 5. Okey, ada lagi tak? Dah habis. Okey, yang ini kita asingkan. Ini untuk nombor 6. Okey, baiklah. Okay, sekarang kita tengok macam mana nak sediakan kehendak soalan, iaitu pertama kita kena sediakan apa? Okay, akaun realisasi. Kedua, akaun modal berkongsi. Ketiga, akaun bank. Okay, so kita tengok akaun realisasi. Okay, mula-mula apa saya kata? Kita tutup semua akaun aset yang ada. Okey, premis atau pejabat, inventory, ABT, sewa belum terima kecuali akaun bank. Okey. Nampak tak? Premis 150,000, alatan pejabat 2350, inventory 8520, ABT 24700. Betul tak? 24700 last sekali ABT. ABT 24700. Okey, satu lagi tadi saya kata apa? Sewa belum terima 400, betul? Sewa belum terima 400. Okey, nampak tak? Okay, semua akaun aset yang kita ada kita tutup. Okey. Cikgu nak tukar sikitlah pen sebab kita nampak untuk catatan belegu nanti. Okey, sekarang kita lihat catatan belegu kita. Kita dah buat ni, realisasi ni, dah tutup dah semua aset yang kita ada. Sekarang tengok maklumat tambahan. Okey, ada realisasi yang pertama. Okey, ada bahagian kredit untuk akaun modal Agustin. Okey, betul tak? Ya, modal Agustin 100,000 selesai. Okay, ada lagi tak? Nombor 2 pun di bahagian kredit realisasi sebanyak 21,500 bank. Okey, bank 21,500. Okey, seterusnya. Yang ketiga, ada tak? Yang ketiga cikgu buat kat bawah tadi kan? Okey. Kredit juga realisasi 16,940. Okey, 16,940 realisasi. Okey, seterusnya. Nombor 4, debit realisasi 1750. Okey, debit pula kali ni. Ya, ada 1750, iaitu akaun bank belegu dia. Seterusnya, nombor 5, juga debit realisasi, iaitu kredit akaun bank. So, 300. Okey, bank 300 realisasi. Okey, ada lagi realisasi tak? Jumpa. Okey, maklumat nombor 6, tapi yang bahagian diskaun yang kita terima tu, iaitu 150 daripada ABB. Kita bayar ABB, itu kita dapat diskaun, maka kita tutup diskaun, kita tulis realisasi. Okey, 150 ABB. Okey, kalau pelajar nak tulis dalam list bracket pun tak apa, iaitu diskaun data 5 pun boleh. Okey. Okey. So, ada lagi tak yang kita tak buat untuk realisasi? Semua dah tanda. Okay, semua kita dah potong kan? Okey. So, selesai untuk akaun realisasi. Dah masukkan semua maklumat. Okey, apa nak buat? Kita nak imbangkan bahagian debit dan kredit. Ingat, ini semua yang kita tutup, maka kita rugilah maksudnya kan? Yang ini kita belanja. Apa saja kita tutup, yang kita dah rugi, yang kita belanja semua, tambahkan, dapat 207. Yang ini nilai dia lagi kecil lah berbanding dengan nilai di bahagian debit. Okey, apa dia? 100,000
Okay, kita tambahkan dengan 21,500. Kita tambah lagi dengan 16,940. Okay, tambah lagi 150. Nilai dia 138,590. Maksudnya lagi kecil lah kita bandingkan dengan 2070, maka dapatlah angka ni. Iaitu berapa? Tolakkan dengan 207,020, iaitu sebanyak 68,430. Okey. Nilai inilah yang kita akan agihkan mengikut nisbah perkongsian yang telah dibuat dalam perjanjian perkongsian, iaitu bubar mengikut perkongsian untung rugi mengikut nisbah modal tetap. Modal mereka itu 90,000, 60,000, 30,000. Dia 963. Nampak tak? Jadi apa cikgu buat? Okey, cuba tengok. Kat sini macam mana boleh dapat 3/6, 2/6, 1/6? Macam mana? Okey, kita boleh kecilkan. 3, 1, 3 kali 2, 6, 3, 3, 9. So, dapatlah 3 nisbah 2 nisbah 1. Maksudnya, kalau untuk Mario, 3 nisbah 6. Untuk Agustin, 2 nisbah 6. Untuk Sergio, 1 nisbah 6. 6 ni ialah 3 campur 2, 5 campur 1, 6. Nampak tak? Okey. Itulah kita buat macam ni. 3/6, 2/6, 1/6. Darab dengan angka 68430, iaitu angkanya untuk mengimbangkan debit dan kredit untuk akaun realisasi, di mana bila kita tengok kat sini, modal bahagian kredit ini adalah hasil atau pendapatan yang diperolehi semasa proses realisasi. Belanja dan kerugian adalah lebih besar berbanding dengan pendapatan dan hasil yang mereka terima dalam proses pembubaran, maka di sini adalah menunjukkan rugi realisasi. Okey, betul tak? Okey, so sekarang kita buat akaun modal. Okey, bila kita buat akaun modal, kita tengok baki bawah-bawah untuk akaun modal Mario, Agustin Sergio 90,000, 60,000, 30,000. Okey. Nampak 10,000, 60,000, 30,000. Okey, lepas tu kita masukkan apa saja maklumat yang kita ada dalam jurnal am yang ada akaun modal berkongsi. Ada tak dalam catatan bergu kita tadi yang ada akaun modal? Ya, ada satu, iaitu nombor 1. Iaitu debit akaun modal Agustin, kredit realisasi. Maka kita akan buatlah di akaun modal Agustin sebanyak 100,000. Okey, nampak tak? Realisasi Agustin 100,000. Okey, ada lagi tak? Kita jumpa itu satu sahaja dalam maklumat tambahan yang kita telah buat. Okey, baiklah. Seterusnya apa nak buat? Seterusnya kita pindahkan semua akaun semasa ke dalam akaun modal berkongsi. Okey, akaun semasa, siapa yang ada akaun semasa? Mariano 8,000, Agustin 10,000, Sergio 1,530. Tapi di bahagian debit. Okey, so kita transfer lah 8,000, 10,000, lagi 1,530 untuk Sergio. Okey, betul? Okey, seterusnya ada lagi tak maklumat nak masukkan? Ya, kita masukkan apa yang ada dalam akaun realisasi, iaitu rugi realisasi. Okey, kita ikut. Masukkan. Kalau di sini kita dapat rugi, maka kita rekodkan di bahagian debit akaun modal. Okey, realisasi untuk Mariano 3425, Agustin 22810, Sergio 11405. Nampak tak? Itu bergu dia. Okey, selesai ya. Okey, seterusnya ada lagi tak maklumat yang kita nak buat? Okey, kita akan tutup. Dah selesai, dah habis semua maklumat kita pun dah masukkan. Kita akan imbangkan debit dan juga kredit.
Okey. Seperti bermula kita buat Mariano. Mariano cuma ada 34,205 dan juga 90,000 bagi kredit 80,000. Paling besar dah tentulah 18,000. Tolak dengan 34,215 maka dapatlah balancing figure yang mana kita tutup dengan account bank 63785. Okey, seterusnya kita buat Agustin. Agustin ada 100,000 22810 campurkan 2 122,810. Agustin dekat bagi kredit 60,000 10,000. Cuma 70,000 sahaja. Nampak tak? Agustin tak cukup. Tak cukup akaun modal dia untuk dia menampung. Pertama, proses ambil alih 1,000. Yang kedua, iaitu apa 22,810 ni? Kerugian yang dialami. Okey, maksudnya dalam akaun modal ni ia menunjukkan bahawa Agustin mulanya dia ambil alih. Okey, dia ambil alih apa yang ada dalam perniagaan perkongsian iaitu sebanyak 1,000 premis tadi. Lepas tu dia mengalami kerugian 22,800. Jadi apa yang dia ambil alih dengan kerugian dia alami itu, dia masih tidak boleh menampung dengan baki modal yang dia ada 60,000. Okey. Dan juga akaun semasa yang dia ada 10,000. Dia cuma ada 70,000 sahaja. Maksudnya kat sini Agustin akan menampung sebanyak 52,810 bagi memastikan pembahagian untuk nilai yang akan ditampung dalam akaun modal perkongsi. Okey, nampak tak? Okey, kalau kita cerita pasal Segio pula, Segio ada baki 30,000. Okey, lepas tu dia mengalami kerugian 11,405. Dengan semasa dia pun cuma dia pun ada 1,530 sahaja. Okey, yang mana yang masih dituntut oleh perkongsian terhadap Segio. Okey, nampak tak? Tapi dia ada modal 30,000. So, dia masih boleh mendapat modal sebanyak 17,605 lagi. Okey, begitu juga dengan Mariano. Mariano dengan Segio, maksudnya mereka masih ada lagi duit untuk dituntut dalam perkongsian mereka bila berlaku pembubaran. Sebab modal mereka masih lagi mencukupi untuk membayar apa-apa saja perbelanjaan ataupun ambil alih ataupun kerugian dalam proses realisasi. Itu Mariano dengan Segio. Tapi Agustin tidak. Agustin akan menampung lagi jumlah yang perlu dimasukkan ke dalam akaun modal bagi menampung kerugian ataupun jumlah ambil alih aset dalam perkongsian. Okey, faham? Okey, so sekarang barulah akaun yang tersebut imbang antara debit dan juga kredit. Okey, bila kita buka akaun bank, kita lihat akaun bank. Okey, apa akaun bank yang ada? Okey, mula-mula baki BB lah. Baki BB. Okey, baki BB akaun bank iaitu di bahagian kredit 5,500. Okey, 5,500. Okey, kita lihat apa maklumat yang ada lagi untuk debit atau kredit jenda am untuk maklumat tambahan. Okay, kita lihat apa yang kita belum lagi potong. Okey, maklumat nombor 2, debit bank 21,500. Okey, bank. Okey, nampak tak bergudir realisasi. Okey, kedua ada lagi tak yang ada bank. Nombor 3, debit bank 116,1940. 16,1940 realisasi. Okey, yang ketiga kredit bank 1750. Okey, seterusnya ada lagi kredit sebanyak 300 bank. Okey,
300. Okey. Seterusnya ada lagi tak? Ada. Okey, nombor 6. Kredit dekat bank 3,100. Okey. Okey, bank akan belum bayar. Okey, ada lagi tak bank? Okey, dah tak ada lagi dah. Okey, nampak tak habis? Okey, dah semua yang bank-bank kita dah masukkan dalam akaun bank untuk bergo dia. Okey, apa nak buat seterusnya? Okey, kita akan masukkan apa sahaja yang ada di bahagian kredit. Okey, apa yang kita ada di akaun modal, kita tutupkan dekat akaun bank. Okey, kita transfer. Okey, sebelum tu okey, sebelum cikgu terlupa. Okey, nampak tak? 250. Okey, 250 ni kita akan masukkan dia ke dalam akaun bank 250. Okey, kita tak boleh letak dia dekat bahagian atas ni. Okey, kita akan menampung tunai yang ada tu nanti. Okey, kita masukkan 52810 di sini. Okey, dan 3785 di sini, dan juga 17605. Jadi kita pun campurkan, dan akaun tersebut akan imbang di bahagian debit dan juga kredit. Maksudnya di sini nanti yang jumlah RM250 ini adalah daripada itu akaun tunai yang ada di dalam kedudukan kewangan perniagaan. Okey. Jadi akaun tersebut akan imbang secara automatik. Okey. Boleh semua? Okey. So, cikgu rasa selesai untuk latihan kita yang ketiga untuk akaun pembubaran, iaitu realisasi. Okey, itu saja. Selamat maju jaya. Okey, cemerlang A+ bersama Cikgu Afzan. Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera.